Manakala ada 14 yang bertanya soalan ini, saya mohon sedikit waktu pada Tuan Dipertua kerana bagi menjawab keseluruhan apa yang ditanyakan oleh ahli yang berhormat. Pertama sekali, saya mengalu-alukan keprihatinan ahli yang berhormat yang berkaitan isu pencemaran alam sekitar, khususnya sumber air. Sukacita dimaklumkan bahawa pihak kerajaan, terutama kerajaan Kementerian Alam Sekitar dan Air (KASA) memandang serius isu pencemaran secara proaktif dan reaktif dengan tegas sehingga mendakwa penjenayah alam sekitar ke muka pengadilan dan juga memastikan gangguan bekalan air tidak berulang. KASA juga mengambil perhatian segala maklum balas dan input berkenaan insiden pencemaran ini daripada pelbagai pihak termasuk Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat berkaitan dengan pembakaran terbuka, orang-orang awam dan agensi dan lain-lain agensi. Insiden pencemaran sumber air di Sungai Gong, iaitu salah satu di antara anak sungai Selangor, pada 3 September 2020 dah berulang semula pada 18 Oktober 2020 dan Sungai Semenyih pada 4 Oktober 2020 bukan sahaja mendatangkan kesusahan pada jutaan penduduk Lembah Kelang, malah kehilangan besar kepada sektor ekonomi dan turut menjaskan imej negara. KASA memandang serius insiden pencemaran ini dan saya bersama Timbalan Menteri dan juga pegawai kanan kementerian, malah agensi di bawah kerajaan Selangor sendiri telah turun ke lokasi pencemaran bersama dengan Jabatan Alam Sekitar, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN), Lembaga Urus Air Selangor Luas, Air Selangor dan Air Selangor. Saya telah pun mengarahkan Jabatan Alam Sekitar dan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara membuka kertas siasatan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan Akta Industri Perkhidmatan Air 2006. Selain daripada itu, pihak PDRM juga turut dilibatkan bagi membantu KASA di mana perkara ini disiasat di bawah Seksyen 430 Kanun Kesiasaan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, bagi tempoh 1 Januari 2020 hingga 30 September 2020, JAS telah pun menjalankan sebanyak 17,445 pemeriksaan ke atas premis-premis tertakluk di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 di seluruh negara dan menerima 7,872 aduan berhubung dengan pencemaran alam sekitar. Daripada jumlah pemeriksaan premis tersebut, sebanyak 1,280 premis adalah tertakluk kepada peraturan berkaitan kawalan pencemaran air, manakala 7,389 premis diperiksa menghasilkan buangan terjadual dan perlu diurus mengikut peraturan kualiti alam sekeliling 19 buangan terjadual 2005. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, tindakan di bawah Akta Alam Sekeliling 1974 merangkumi 1,159 tindakan undang-undang ke atas 636 premis yang dapati tidak mematuhi peruntukan perundangan, di mana 751 kompaun telah pun dikenakan, 380 notis arahan, 7 premis digantung lesen, 9 dikenakan penahanan operasi kelengkapan, 1 perintah larangan dan 11 penyediaan kertas siasatan untuk tindakan pendakwaan. Manakala 5,700 tindakan undang-undang ke atas 2,323 premis yang dapati tidak mematuhi perundangan berkaitan pengurusan buangan terjadual. Ini merangkumi 4,564 kompaun, 1,130 notis arahan, 2 premis digantung lesen dan 4 penyediaan kertas siasatan untuk tindakan pendakwaan. Selain pada itu, daripada tempoh 1 Januari 2020 hingga 30 September 2020, 61 premis dibawa ke mahkamah dan dikenakan denda di bawah berjumlah 1.489 juta atas kesalahan berkaitan pencemaran air dan pengurusan buangan terjadual. Jumlah kutipan denda melalui tindakan kompaun sebanyak 4.589 juta, manakala jumlah keseluruhan denda sebanyak 6.079 juta. Sementara itu, SPAN juga telah melaksanakan sebanyak 560 tindakan pemeriksaan dan pemantauan khusus bagi tempoh Januari hingga September 2020 untuk mencegah insiden pencemaran sumber air yang beri kesan kepada kualiti bekalan air. Manakala sebanyak 17 siasatan tapak telah dijalankan bagi kes pencemaran yang telah berlaku yang mengakibatkan penutupan loji dan gangguan bekalan air, dan sebanyak 24 kertas siasatan telah pun dibuka di bawah Seksyen 60, Seksyen 61 dan Seksyen 121 Akta Industri Perkhidmatan Air. Selain itu, sebanyak 170 aduan juga telah diterima yang seterusnya diikuti dengan tindakan serbuan dilaksanakan di seluruh negara untuk dengan pelbagai kesalahan di bawah Akta 655. Tuan Dipertua,
Sesuka juga melaporkan bahawa mereka yang bertanggungjawab telah pun dikenal pasti dan telah pun ditahan reman oleh pihak PDRM dan siasatan lanjut serta tuduhan di mahkamah dilaksanakan pada hari ini. Tuan Ketua, bermula pada Januari sehingga 30 September 2020 bagi kesalahan yang melibatkan pencemaran air, sebanyak 636 syarikat telah diambil tindakan undang-undang, manakala tidak patuhan kepada pengurusan buangan terjadual sebanyak 2,323 syarikat telah pun diambil tindakan. KASA telah menggariskan 4 pendekatan jangka panjang. Yang pertama, kawal selia dan penguatkuasaan yang lebih inovatif melibatkan semua pihak dan agensi penggunaan pendekatan preventif dan punitif. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, KASA telah pun menubuhkan unit cegah jenayah alam sekitar atau UCJAS yang bermula beroperasi secara pentadbiran pada 1 Oktober 2020. Buat sementara waktu, KASA menggunakan pakai perjawatan dan peruntukan sedia ada dengan kerjasama PDRM. Menurut anggaran KASA, sejumlah 50 pegawai tambahan diperlukan akan ditempatkan di setiap negeri bagi melaksanakan dan menganggotai unit jenayah alam sekitar. Yang kedua, program Denai Sungai Kebangsaan sebagai platform melibatkan masyarakat massa untuk bersama-sama melestarikan sumber air. Untuk itu, Kementerian telah pun mensasarkan sebanyak 1,000 km denai kebangsaan akan dibina tahun 2020 hingga 2023, manakala menjelang tahun 2030 sebanyak 10,000 km denai kebangsaan akan dilaksanakan. Ini bertujuan untuk memastikan kawasan sumber sungai kita dapat dipelihara dengan baik dan tidak ada pembuangan sisa-sisa di sepanjang kawasan sungai tersebut. Yang ketiga ialah tindakan tegas dan hukuman lebih berat di bawah penjenayah alam sekitar. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, peruntukan sedia ada di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 dan Akta Industri Perkhidmatan Air 2006, yakni Akta 655, memperuntukkan hukuman sebanyak 100,000. Pihak kementerian merangka untuk menambah lagi hukuman dengan meningkatkan denda sehingga 10 juta ringgit dan penjara daripada 1 tahun sekarang kepada 15 tahun. Kedua-duanya sekali. Jabatan Alam Sekitar sedang dalam proses memida Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Pindaan yang dilakukan melibatkan hukuman dan penalti yang lebih tinggi daripada nilai semasa. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, nilai kompaun juga akan disemak supaya dapat ditingkatkan. Yang ketiga ialah memperhatikan reserve simpanan bagi jaminan bekal air. Untuk makluman, kita meletakkan sasaran untuk meningkatkan reserve simpanan atau reserve margin air terawat sebanyak 15 hingga 20% melalui peningkatan kapasiti kesediaan air terawat, sama ada melalui penaikan taraf loji atau loji yang sedia ada ataupun pembinaan LRA yang baru, kapasiti meningkatkan kapasiti tangki simpanan dan mengurangkan NRW ke parah 20% menjelang tahun 2030 dan pengurangan penggunaan air 230 liter sehari seorang kepada 180 liter menjelang 2025 dan penggunaan alat kecakapan air. Akhir sekali, tindakan yang diambil ialah untuk meningkatkan kapasiti takungan sumber air mentah. Untuk makluman, bila berlaku pencemaran, kita dapati bahawa loji-loji air tidak mempunyai sumber yang lain yang menyebabkan dia terpaksa menunggu sungai tersebut bersih dan sebagainya. Untuk itu, pihak kementerian telah meletakkan sasaran untuk membanyakkan takungan air pinggiran sungai atau ringkasnya TAPS. Untuk makluman, hingga setakat RMK 11, kita telah meluluskan ada 4 TAP yang akan dibina, iaitu TAPS Sungai Jernih, TAP Melaka, TAP Sungai Johor dan TAP Linggi dengan peruntukan keseluruhannya sebanyak 1.4 bilion. Manakala bagi Sungai Semenyih dan Sungai Selangor, kita mensasarkan untuk membina 2 TAPS yang mampu menampung sekiranya berlaku gangguan ataupun pencemaran pada 2 sungai tersebut, iaitu TAP Putrajaya sebagai sumber air mentah alternatif bagi LRA Semenyih, dan satu lagi kita sedang dalam rangka untuk membina TAP di Rasau bagi menampung sekiranya berlaku pencemaran air di Sungai Selangor.